Alhamdulillah, kita mulakan dahulu selawat dan salam kesyukuran kehadap majlis dan ataupun kita kata puji-pujian terhadap segala nikmat daripada Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama pada pagi ini. Satu temu janji yang saya tak sabar-sabar lagi bila Puan Nurlillah kata kita nak bersama. Sebenarnya saya bersama dengan Masjid Al-Ubudiyah untuk kali yang kedua. Kali pertama kita dalam khatam Quran, betul kan Puan Nurlillah? Kita khatam Quran dan Helwa hari ini memandangkan situasi COVID yang melanda negara kita, kita teruskan sahaja dakwah ini secara online. Walaupun tidaklah puas sebagaimana kita berada dalam keadaan depan berdepan kan fizikal, namun ada sesuatu yang perlu kita isi walaupun kita tak dapat semuanya, kita tak boleh tinggal semuanya kerana kita masih punya jiwa yang perlu diisi, kita masih punya hati yang perlu diingatkan. Kalau 2 tahun lah, bayangkan kalau tak ada kuliah daripada tahun lepas bulan 3 sampailah ke bulan 7 ni, bulan 6 tahun 2021, rasa-rasa hati kita jadi apa? Jadi kematu ke ataupun jadi baling kat dinding pun rasanya dinding pecah. Punya kerasnya, mantulnya hati kita. Sekiranya kita melihatkan bahawa okey, kena kuliah fizikal sahaja, maka hari ini inisiatif yang sangat baik yang dianjurkan oleh Helwa Masjid Al-Ubudiyah, insya-Allah sama-sama kita mengisi walaupun kita tak dapat berdepan, walaupun tak dapat nak all out, tapi insya-Allah dengan kita punya kapasiti kita pada hari ini, subhanallah, saya tengok ramai sahabat-sahabat yang bersama dengan kita, ada yang Oppo. Oppo ni maksud tak sempat tukar nama lah kan. Sebenarnya boleh rename. Kita bagi tahu sebenarnya dekat Zoom ni dia ada, kalau tekan butang, ada 3 butang tu, pergi dekat bawah sekali ada rename, boleh tukar. Cantik lah kan, kita nak kenal nama, tengok muka yang apa nama, dah bertudung bolehlah buka kamera. Toshiba pun ada. Subhanallah. Okey, tak ada masalah. Kita nak apa? Nak tengok muka sahabat-sahabat Puan Fauzia, siapa lagi? Puan Rohal, Puan Nur Azila, Puan Zubaidah, masya-Allah, Puan Anissa, nama-nama yang saya panggilkan ni, jiran saya kat Kasaria pun ada ni kan, masya-Allah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada semua sahabat yang bersama dalam majlis ilmu pada pagi ini. Satu tajuk yang saya rasa kita kena hayati, kita cuba untuk fahami bagaimana Puan Nurlillah sebutkan tadi, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Suatu peristiwa yang mana peristiwa yang datang dalam keadaan yang sangat getir. Getirnya sahabat-sahabat 50 orang lelaki kafir Quraisy, yang mana mereka ni membawa senjata, bawa pedang. Mereka ada niat yang paling buruk yang ada dekat atas muka bumi ini. Dalam banyak-banyak dosa yang paling buruk yang ada di atas muka bumi ini ialah apabila kita hendak melakukan pembunuhan terhadap Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak bunuh Nabi. Mereka mengejar Nabi, mengintip Nabi. Dengan semangat wajah yang ada pada diri mereka, Nabi dikejar, Nabi diintip, Nabi diikut perjalanannya, sehingga keadaan tersebut menimbulkan keresahan mata Sayyidina Abu Bakar,
As-Siddiq radhiyallahu anhu melihat bagaimana cemasnya keadaan itu berlaku. Bagaimana takutnya dia kalau diri Nabi mulia sallallahu alaihi wasallam akan diapa-apakan oleh kafir Quraisy, yang mana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dicederakan ataupun dibunuh, maka Islam tak akan sampai kepada kita pada hari ini. Islam akan terberhenti, tidak lengkap, tidak sempurna, dan itulah yang dikhawatiri, yang menjadikan Saidina Abu Bakar pucat lesi wajahnya. Saidina Abu Bakar seolah-olah mukanya tak ada darah, ibu-ibu. Berada dalam keadaan yang sangat-sangat getir, berada keadaan yang sangat cemas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan Saidina Abu Bakar dengan perkataannya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, yang dirakamkan di dalam Quran sebagai satu ayat untuk menenangkan bukan sekadar diri Saidina Abu Bakar, tapi sebenarnya untuk kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kita, it's for us. Kalau boleh kita tanyakan soalan pada hari ini, apa perasaan kita? Apakah gambaran yang kita boleh berikan terhadap jiwa kita dalam keadaan semalam 5,000 lebih kes COVID-19 yang baru, 64 kalau tak silap, 60 lebih lah kematian, yang telah berhari-hari, berpuluh-puluh kematian berlaku di negara kita. Bila kita tanyakan kepada masyarakat, tanyakan kepada individu, dia kata, Ustazah, hari ini saya takut, saya cemas. Bukankah lebih kurang keadaannya apa yang dialami oleh Saidina Abu Bakar? Ramai orang berada dalam keadaan yang tidak tenang. Ramai orang berada dalam keadaan yang gusar, gelisah, berada dalam keadaan yang tak tahu nak bagi tahu macam mana perasaannya, tak keruan. Buat tu tak kena, buat ni tak kena, dengan masalah bukan sahaja tentang kematian COVID, tapi dari sudut masalah kena kerja di dalam rumah, anak kena sekolah dalam rumah, pelbagai kegusaran. Nak keluar, takut nanti nak keluar. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dirakamkan dialog tersebut di dalam Al-Quran. Jangan takut, jangan bimbang, kerana Allah bersama dengan kita. Suatu gambaran sebenarnya nak bagi tahu, apabila seseorang itu merasakan bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan jiwa mereka, Allah Subhanahu wa taala lah yang paling hebat di dalam menjaga seseorang hamba-Nya, maka pada waktu itu kita akan hilang perasaan takut dan gusar. Namun sebenarnya itu cerita kita yang paling last lah. Itu kita punya matlamat. Tapi sebelum daripada itu, insya-Allah izinkan saya untuk kita bersama-sama hari ini, kita nak tengok dahulu sebelum kita pergi kepada kesimpulan, ialah perkataan itu sendiri. Kenapa ada hazan dan kenapa ada takhaf, khauf ataupun hazan. Kalau ikutkan saya punya terjemahan ataupun tajuk saya tu, jangan bersedih dan jangan risau pada ataupun hanyut di dalam kerisauan. Sahabat-sahabat, yang pertama kita nak bagi tahu dahulu ialah kita ini hanya punya 3 hari ataupun 3 waktu. Dalam kehidupan kita hanya ada 3 waktu. Waktu yang pertama ialah waktu sekarang. Waktu yang kedua ialah waktu yang sudah berlalu. Waktu ketiga ialah waktu akan datang. Setiap masa hanya 3 ini kita ada. Pembahagian masa kita hanya kepada 3 ini. Baik. Yang sudah berlalu ialah apa yang kita sudah lalui. Mungkin semalam, mungkin jam 8 pagi tadi, mungkin mungkin tahun lepas, mungkin Hari Raya Aidilfitri bulan lepas. Itu adalah yang sudah berlalu. Yang mana yang sudah berlalu ni, kita tak boleh nak ambil semula. Kita tidak ada suatu kita kata alat untuk kita tukar balik.
Ni Doraemon punya cerita lain lah ya. Ini cerita yang reality, in the real life. Doraemon punya cerita dia boleh pergi masuk dalam mesin waktu. Laci Doraemon masuk situ, pergi masuk mesin waktu, tukar apa benda yang dia nak. Sahabat-sahabat sekalian, kita tidak punya kuasa. Kita tidak punya medium ataupun usaha. Yang kedua, iaitu masa akan datang. Kejap lagi, pukul 11, kita tak memiliki waktu tersebut. Esok, kita tak tahu dan kita tak pasti pun apa yang berlaku pada hari esok. Bulan hadapan, raya haji nanti. Sebab itu kita sebut apa? Apa sahaja yang kita lakukan, kita sebut insya-Allah. Moga dengan keizinan Allah tadi, apa yang kita nak buat, rancangan kita tadi, insya-Allah kita boleh jalankan. Dek kerana apa? Dek kerana adanya izin dari Allah. Kita tak punya juga kita kata kemampuan untuk kontrol masa akan datang. Yang kita miliki sebenarnya daripada tiga ni hanyalah waktu ini. Yang kita miliki hanyalah waktu sekarang. Waktu ini yang kita sedang berada di dalamnya pada jam 9.19 pagi, yang kita Allah sedang rezekikan kita untuk berada waktu ini, dan di sini ada usaha. Di belakang ataupun pada waktu yang sudah berlalu ada ibrah. Ada kita punya apa? Pengajaran yang kita nak ambil pada waktu lalu. Ada sesuatu yang kita boleh belajar. Sebab tu dalam kereta kita ada cermin. Untuk apa? Belajar daripada masa lalu. Kalau pagi tadi, sepanjang kita bangun tidur pada hari ini, tak sempat kita mengucapkan Alhamdulillah, kali ini kita berusaha untuk memperbaiki waktu-waktu pagi tadi. Ada dosa yang telah kita lakukan, maka istighfar pada Allah, belajar untuk kembali kepada Allah daripada apa yang sudah berlaku pada sebelum ini. Kerana kita tidak punya kuasa untuk tukar, tapi kita punya jalan untuk tutup semula. Baik, masa hadapan. Apa yang kita ada pada masa hadapan, sahabat-sahabat? Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, masa hadapan kita ada harapan dan doa. Harapan yang baik. Husnuzanu billah. Ana inda zanni abdi bih. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, aku, yang ini Allah, bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Saya teringinlah nak buat dua perbezaan. Kalau dalam adat orang Melayu, contoh katalah kita pegang gelas, kemudian gelas tu jatuh. Okay? Biasanya dalam adat kita, apa yang terus terfikir pada benak pemikiran kita, dipersilakan. Kalau ada sahabat-sahabat kita yang nak kongsi, kita buat interaksi sikit, boleh? Boleh, Puan Laila ya? Puan Laila boleh ya? Boleh, Masya Allah. Ada sahabat-sahabat yang nak kongsi, kalau dalam masyarakat kita, adat Melayu kita, pegang gelas, lepas tu gelas jatuh. Pegang piring, lepas tu piring jatuh. Apa dia punya kebiasaannya yang kita ada dalam masyarakat kita? Kadang ada yang kata itu petanda tak baik, betul ke? Ya, betul. Jadi saya pun bersamalah dengan Puan Nolila. Ada pendapat lain ke? Puan Rugaya? Tak ada ya? Sama semua ya? Sama semua, Alhamdulillah. Sebab saya tengok Cito Pipin, Opah, masa tu tajuk cerita dia kain merah Ipin hilang. Kan Ipin dia ada kain merah kat belakang tu. Jadi Opah ni pegang gelas rasanya jatuh, lepas tu apalah yang akan berlaku. Ini adat yang diterapkan di dalam drama.
Kita P. Ramlee pun macam tu kan. So automatik kita dah masuk di dalam kehidupan kita, ada benda pecah je, kita akan fikir something bad will happen. Sesuatu yang buruk akan berlaku. Sahabat-sahabat, saya baru lagi kursi ni main-main sampai dia tolak kursi belakang, pecah tu cermin belakang. Cerita dia begini. Bila pecah cermin belakang, suami saya terus sebut. Jadi kita orang ada dua adat lah dekat rumah ni, ada adat Melayu dengan adat Arab. Suami saya terus kata, alamatul qabul. Dalam masyarakat Arab dia kata, apabila berlaku sesuatu yang apa kita kata macam seolah-olah pecah ke ataupun something ke, ada benda yang Allah nak terima. Subhanallah. Ada benda yang Allah, antara tanda Allah terima apa yang kita lakukan ini, ada benda yang berlaku. Musibah yang berlaku ataupun dugaan yang berlaku, mana berlaku tadi, kita jangan terus kita kita kata okey, gelaplah masa depan, ada something yang teruk akan berlaku ni. Bila kita sangka begitu, ana inda zanni abdi bi, dia akan jadi begitu. Sebab Allah bersama dengan sangkaan hamba-Nya. Tapi bila berlaku sesuatu yang buruk, kita still lagi kena positif. Kalau orang barat dia kata positif lah kan. Maksudnya bersangka baik pada Allah yang memiliki masa hadapan. Masa hadapan ni kita memang tak tahu kita sampai ataupun tidak. Kita akan dapat ataupun tidak. Bagaimana keadaan kita tak tahu langsung. Tapi kita ada apa? Kita ada sangkaan pada Allah. Sahabat-sahabat, kita cuba untuk tukar bila berlaku sesuatu yang kita rasa macam nampak gaya tak baik, tapi kita tukar, inilah petanda kebaikan akan datang. Subhanallah. Kalau tak ada ujian, mungkin perkara tersebut akan jadi dalam keadaan yang mungkin tak berjaya. Tapi bila ada ujian sedikit, kita akan makin dekat dengan Allah, betul tak? Bila ada ujian, ada sedikit yang berlaku ni, jadi kita rasa ya Allah, bantulah ya Allah. Kita akan kuat, kita makin erat dengan Allah. Kita makin minta dengan Allah. Dan dengan sangkaan yang baik tersebut, itulah sesuatu yang kita boleh cuba untuk pegang untuk menukar apa masa yang akan datang tadi. Mudah-mudahan yang datang tadi yang baik belaka. Mudah-mudahan yang datang tadi yang khair, insya-Allah semua baik. Kerana apa? Sangkaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki waktu. Allah adalah Tuhan kepada waktu. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu ataupun demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Allah Subhanahu Wa Taala, masa ni kalau kita nampak dia macam benda yang subjektif lah kan. Masa ni macam subjektif. Tapi sebenarnya masa ni adalah makhluk. Masa adalah makhluk. Sebab dalam dunia ni ada dua saja, ada makhluk, ada khalik. Khalik iaitu yang mencipta. Makhluk ini yang dicipta. Betul tak? Dua je. So jadi kalau Allah tu khalik, Allah itu pencipta, maka yang lain semua makhluk. Bukan sahaja manusia makhluk, termasuk juga binatang makhluk, termasuk juga jin makhluk, termasuk juga kematian, kehidupan adalah makhluk. Termasuk juga masa adalah makhluk. Masa itu diurus oleh Allah. Masa itu dicipta oleh Allah. Masa itu satu hari walaupun namanya 24 jam, tapi rezeki pada setiap orang lain-lain, betul tak? Ada orang masanya macam panjang kan? Ada orang masanya macam pendek. Kadang-kadang kita sendiri pun boleh rasa, sahabat-sahabat, kalau kita jaga solat kita pada awal waktu, kita akan rasa masa tu, ya Allah panjang. Contohlah, kita kan sibuk kat dapur, Zuhur tu, azan dah, tak apalah, siap dululah masak. Kita masak. Lepas kita masak, kita nak cakap, dah masak, makanlah terus kan. Kita pun hidang untuk makan. Dah hidang makan, lepas makan nak buat apa? Takkan nak biar sepah macam tu, betul tak? Kita pun
angkat kemah dan sebagainya. Suami dah orang kata dah ngadap telefon dah, ataupun kalau orang dulu kata suami dah ngadap sok khabar dah. Tapi kita apa? Kita masih lagi kelentang-kelentung kat dapur, nak bersihkan dapur pula. Cuba tengok jam pukul berapa. Solat Zuhur kita rasa lebih kurang pukul 3 juga sembahyang Zuhur. Itu nak kata-kata apa? Untuk settlekan bak lunch sahaja. Sahabat-sahabat yang mulia, kalau kita jaga masa kita, kalau kita masuk, itu susun masa kita, azan solat dulu, kita akan rasa Zuhur daripada pukul 1.20 sampai pukul 1.30, 4.30 tu, terlalu panjang keberkatan waktu yang Allah bagi pada waktu tersebut. Sahabat-sahabat, kerana waktu ini miliknya Allah, maka kalau kita nak cari waktu yang lapang, waktu yang sempurna, maka carilah amalan-amalan yang baik di dalam waktu kita, terutama salat kita. Nanti Allah akan bagi waktu yang sangat-sangat berkualiti. Istilahnya, waktu yang sangat-sangat, waktu tu pendek tapi kita boleh buat, settle banyak benda. Waktu tu seolah-olah macam dipanjangkan sehingga mungkin 10 jam. Kenapa? Ada keberkatan pada waktu tersebut. Sahabat-sahabat yang mulia, bila kita tengok balik pada 3 aksam ataupun 3 jenis waktu ini, maka yang kita miliki sekarang, yang kita duduk ni yang tengah-tengah ni, kalau kita melihat kepada hazan, kan, la tahzan, al-huznun. Al-huznun ni berlaku kat mana? Dia ada beza dia. Huznun ni dia berlaku waktu yang terdahulu, yang sudah berlalu. Sedih, orang tak sedih dekat benda yang belum berlaku, sahabat-sahabat. Orang sedih dekat benda yang sudah berlaku. Inilah maksud hazan. Hazan ialah sesuatu kesedihan terhadap apa yang telah berlaku. Pada apa? Kalau 3 waktu tadi, pada waktu yang dahulu lah. Yang berlaku semalam kita sedih, yang berlaku kejap tadi kita sedih, yang berlaku tahun lepas kita sedih. Berbeza dengan khauf, takut, ataupun qalaq, disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi minta jauh daripada benda ni. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ramai sahabat-sahabat kita dah hafal doa ni. Hari ni kita nak perincikan kenapa Nabi doa dengan doa minta jauh, minta lindung daripada kesedihan dan kerisauan. Ya Allah, kami meminta perlindungan daripada ham. Ham ini risau, sahabat-sahabat. Ham, qalaq, khauf, semua sama. Ham, ha, mim. Kalau qalaq, qaf, lam, qaf, qalaq. Ataupun khauf, kha, waw, fa, khauf. Takut, risau, gelisah, apa lagi, rasa cemas, rasa insecure. Ni orang-orang mesti orang Budia semua cakap Inggeris kan. Insecure. Dia baru faham Sadah. Tadi cakap cemas tak apa nak faham sangat. Sebab insecure orang Malaysia, dia ada buat satu kajian bagaimana rasa insecurity orang Malaysia ni selepas COVID memang orang kata melambung-lambung tingginya. Insecure dari sudut kerjaya, insecure dari sudut anak-anak aku, kesiannya anak aku tak boleh nak hidup macam mana aku hidup dahulu. Tentang anak-anak, ada yang risau dari sudut kewangan, kan? Cukup ke duit aku ni, ada duit 50,000 je dalam akaun, cukup ke kalaulah COVID tak habis-habis? Macam-macam fikir. Jadi perasaan-perasaan ini adalah perasaan yang normal. Perasaan tabiat manusia. Tabiat manusia ada perasaan ni. Ada perasaan sedih. Dalam hati manusia ni boleh jadi perasaan takut, boleh jadi perasaan bimbang. Tetapi Islam datang bukan untuk menafikan tabiat manusia. Bukan kata tak boleh, jangan sedih. Siapa sedih tu? Kau ni tak beriman, sedih. Tak. Kita Islam datang ialah untuk
cantikkan perasaan tadi supaya perasaan tadi boleh diurus oleh manusia supaya manusia tidak menjadi inna ilal ladzina amanu wa amilus salihat. Manusia itu kalau dia tak urus masanya, kalau dia tidak minta Allah, tak tengok apa yang Allah suruh dalam kita menguruskan waktu, dia akan jadi apa? Wal asr innal insana lafi khusr. Manusia itu akan jadi rugi. Manusia akan jadi rugi kalau dia tidak urus waktunya, tenggelam di dalam kesedihan benda yang sudah berlaku ataupun hanyut di dalam kerisauan pada perkara yang tak tahu lagi, yang akan datang, yang dia tidak dituntut untuk memikirkan apa yang akan berlaku pada waktu esok. Contoh macam jenis-jenis orang kalau nak jual insurans dengan takaful kan, dia suka buat benda-benda andaian. Minta maaf kalau ada punca-punca insurans dan takaful. Dia bagus, insurans ni bagus sebab apa? Dia adalah salah satu cara kita nak urus keuangan. Cuma apabila dia suka memikirkan apa masa akan datang sehingga menakut-nakutkan kita, akak cuba bayangkan kalau nanti akak patah kaki. Patutnya kita bayang yang baik, betul tak? Bukan bayang patah kaki. Kita kena bersangka baik dengan Allah. Tapi nak potong-potong je lah, tak ada masalah. Sebab itu cara kita mengurus keuangan. Namun untuk kita sampai kita berada dalam keadaan takutlah kalau ni, yang ini bukan tuntutan agama. Bukan cara yang terbaik untuk kita mengurus kehidupan kita. Cara yang terbaik ialah kita cuba untuk berada dalam keadaan yang kita hari ini, kita adalah seorang yang memiliki hari ini dan kita boleh cuba untuk mengambil pengajaran daripada apa yang sudah berlaku dan mengambil ataupun berbaik sangka, berdoa kepada Allah untuk masa yang akan datang supaya kita tidak terlalu berada dalam keadaan yang terlalu bersangatan. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, inilah adab, inilah cara sebenarnya yang banyak manusia terlupa. Manusia terlupa adab ini, iaitu adab bersama dengan Allah. Kaifa natakhallaq ma'allah. Bagaimana kita nak berakhlak dengan akhlak Allah. Akhlak dengan Allah. Zaman dahulu, kita sangat menjaga akhlak hatta kita kata bersama dengan ibu dan ayah, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan siapa saja, kakak dan sebagainya, kita sangat menjaga akhlak. Dan bila runtuhnya akhlak tersebut, bila kita tengok bagaimana anak-anak kita pada hari ini gaya termati pula. Tadi suara saya hilang. Betul ya? Saya dah ada balik. Akhlak, bila hilang akhlak dengan ibu ayah, hilang akhlak dengan guru-guru, hilang akhlak dengan jiran tetangga, ini pun dah cukup kita kata kurang hajar kan, kita sebut anak tadi kurang hajar, biadab istilahnya. Bayangkan ini adalah akhlak dengan manusia. Dan bagaimana kalau akhlak itu hilang apabila kita berhadapan dengan Allah? Apa perkataan yang paling sesuai untuk kita gelarkan kepada orang yang hilang akhlak dengan Allah? Dia kurang hajar, dia tidak beradab, dia sudah hilang maruah. Apa lagi perkataan yang untuk kita kumpulkan nak menggambarkan bahawa selama ni kita sangat hilang adab dengan Allah. Perumpamaan yang tidak langsung sama, namun kita berikan sahaja sebagai satu analogi. Sewaktu kita nak berjumpa dengan pemimpin kita, kita nak berjumpa dengan orang yang hebat, sama ada agung, sultan, sama ada MB, menteri besar, nak jumpa dengan orang besar-besar, kita rasa
Uish, apa aku nak bersedia? Mungkin dari sudut pakaiannya. Mungkin kita akan belajar protokolnya. Ya, macam mana seseorang student yang nak graduan ni nak ambil segulung ijazah daripada dekan. Kan? Dia ataupun naib chancellor. Penuh dengan adab. Betul tak ibu-ibu? Rehearsal. Kan? Dah rehearsal, diingatkan lagi begini jangan ke depan, jangan membelakangkan nak chancellor kita, betul tak? Kan tak boleh pusing kan? Dia kena undur ke belakang dan kemudian jalan. Subhanallah. Protokol. Adabnya, SOP-nya. Begitulah di hadapan orang yang besar. Di hadapan orang yang ada kita kata kuasa. Subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, bagaimana adab kita depan Allah? Yang mana kita menghadap Allah bukan hanya sekali dalam seumur hidup kita. Berkali-kali dating kita dengan Allah. Berkali-kali temu janji kita dengan Allah. Berkali-kali meeting kita dengan Allah. Sahabat-sahabat, bilakah waktu tersebut? Meeting, dating, temu janji, apa lagi? Pertemuan semua samalah tu. Bila saya nak tanya. Siapa boleh jawab, tulis kat ruangan chat pun boleh. Kalau nak buka mic pun boleh. Tapi silakan. Bila kita punya temu janji, waktu kita jumpa Allah, macam mana yang tadi kita jumpa nak chancellor tu kan? Jumpa, ni kita jumpa Allah. Bila? Silakan. Solat. Masya Allah. Terima kasih Kak Emma. Saya baca sikit ni, ada Puan Harmoni, dia kata, Assalamualaikum. Harmoni. Assalamualaikum Ustazah dan semua jemaah tumpang mendengar majlis ilmu sambil WFH. Masya Allah. Tahniah. Sebab WFH kita kat rumah kan, boleh sambil-sambil dengar. Itu yang terbaik. Menggunakan masa kita untuk dunia dan akhirat. Dua-dua sekali. Subhanallah. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, betul. Macam Kak Emma sebut tadi, solat. Satu hari 5 kali kita jumpa Allah. Bukan macam kita jumpa Agung tadi. Mungkin dalam semua hidup kita sekali 2 kali kita jumpa Agung. Tapi itu pun persediaan kita, adab kita. Subhanallah. Tapi ini kita jumpa Allah 5 kali satu hari. Itu baru yang wajib. Ada satu bunyi-bunyi. Sahabat-sahabat, bagaimana adab kita depan Allah? Bagaimana protokol kita depan Allah? Tuhan sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Maliki Yaumiddin. Raja. Raja pada hari pengadilan. Hakim. Yang meletakkan hukuman. Tatkala hakim ingin menjatuhkan hukuman kepada yang bersalah, kepada yang bertuduh, kepada yang tertuduh, di kala itu mahkamah senyap sunyi, menanti pengumuman oleh hakim. Dan bagaimana kita berhadapan dengan Allah Raja, Allah Pencipta, Allah yang meletakkan hukum apa yang akan berlaku kepada semua hamba-Nya. Satu hari 5 kali, adakah kita sudah beradab dengan Allah? Adakah kita masih lagi menunaikan salat dalam keadaan kita bersahaja, tidak merasai bahawa kita sedang menghadap Allah, Tuhan yang Esa, Allah Raja sekalian alam? Perasaan tersebut kadang-kadang sudah hilang daripada jiwa kita, sudah hilang daripada diri kita. Adab yang kita sering terlupa. Apabila kita bersama dengan Allah, sahabat-sahabat, kita bersama dengan Allah dalam solat, kita bersama dengan Allah, kita minta, kita bercakap dengan Allah dalam doa kita, dalam solat kita. Sebab tu diberi nama solat itu ialah doa. Solat itu terjemahan dari sudut lafaznya ialah doa. Doa daripada awal sampai akhir semua kita sedang berdoa kepada Allah.
Kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Kita meminta dari Allah. Dan apabila kita berdoa kepada Allah, adakah kita beradab sewaktu kita melantunkan doa? Tatkala kita meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bagi kita rezeki, kita minta dari Allah untuk Allah bagi kita pasangan, kita minta pada Allah untuk Allah bagi kita kerja, Allah minta pada Allah untuk Allah bagi kita ilmu, bagi kita pelbagai benda yang kita nak, kita doa dan kita tengok, kenapa aku tak dapat lagi? Kenapa aku masih lagi miskin tatkala setiap solat aku doa, aku minta kaya? Kenapa aku masih lagi bujang tatkala setiap kali aku doa, aku minta pasangan? Kenapa aku masih lagi tak ada anak tatkala aku berdoa, setiap kali solat aku berdoa, aku mohon diberikan anak? Sahabat-sahabat, apabila kita berdoa, jangan pernah kita patah balik, tarik balik, kita kata, oh penat dah doa, Allah tak bagi juga. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita adalah sebenarnya untuk memberikan kita satu langkah makin dekat dengan Allah, biar doa itu penuh dengan adab sewaktu kita lantunkan kepada Allah. Wahai Allah yang Maha mendengar, wahai Allah yang Maha mengetahui yang terbaik untuk diriku, yang terbaik bukan terbaik untuk diriku. Allah yang Maha mengetahui, Allah mengaturkan, Allah memberikan kepada kita kerana Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Dan kadang-kadang Allah tak bagi kepada kita, mungkin kita akan jadi jauh dengan Allah bila kita diberikan dengan apa sahaja kehendak yang kita minta daripada Allah. Sahabat-sahabat, dalam doa kita kepada Allah, tidakkah kita rasa bahawa Allah itu ada? Dalam keadaan kita duduk dekat dalam dunia ini, pelbagai ujian, macam-macam dugaan yang Allah beri dalam kehidupan kita, yang Allah bagi kepada diri kita, kadang-kadang menyebabkan kita duduk terjelepuk. Kita rasa tak tersungkur kita dengan takdir yang Allah bagi kepada kita. Tapi rupanya, bukannya Allah itu zalim. Rupanya ada sesuatu yang kita tertinggal dalam kehidupan kita. Soalan dari saya kepada sahabat-sahabat sekalian. Siapa boleh share kepada kita, apa dia doa yang paling agung? Apa dia doa yang paling hebat? Kalau sahabat-sahabat boleh share, boleh buka unmute mic ataupun di ruangan komen. Doa yang paling hebat. Apakah dia? Assalamualaikum Ustazah. Puan Murni ya? Ya. Okey, dipersilakan doa yang paling agung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Masya-Allah, masya-Allah. Bagus, terima kasih Puan Murni atas jawapan tadi. Dipersilakan kalau ada yang lain, doa yang paling agung. Saya main quiz sikit pagi ni. A'zamud du'a. Rabbana. Okey, Puan siapa? Roslinda here. Puan Roslinda. Okey, dipersilakan Puan Roslinda. Okay, Rabbana, wait. Rabbana. Terlupa lah Ustazah. Ya, yang macam dengan macam Puan Murni ke tadi, Rabbana kan kita sebut Rabbana zalamna. Ini lagi satu. Rabbana zalamna. Bukan. Rabbana firli wali walidayya walil Firli mu'minin hisab. Okey, masya-Allah, masya-Allah. Bagus, terima kasih kepada Puan Roslinda. Masya-Allah. Okey, be fit and beauty. Be fit and beauty kata doa dari ibu bapa dekat ruangan chat. Masya-Allah, masya-Allah. Semua percubaan yang baik sangat. Ada jawapan lain? Kalau ada yang nak cuba? Ustazah, saya nak cuba. Silakan Puan Romana. Untuk bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah.
melihat wajah Allah. Okey, doa untuk berjumpa dengan Allah. Okey, Masya Allah. Doa untuk berjumpa dengan Allah. Subhanallah, cantik. Terima kasih Puan Ramona. Silakan Puan Lina. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa ni saya tak pasti dalam bahasa Arabnya. Ya Allah, masukkan aku ke syurga Firdausmu tanpa timbangan dan tanpa azab. Masya Allah, Masya Allah. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Amin ya rabbal alamin. Sangat hebat doa untuk dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab, antara doa yang sangat-sangat kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Alhamdulillah, saya suka sangat semua doa-doa yang baik, doa ibu bapa, doa minta keampunan pada ibu bapa, doa kita minta kebaikan dunia akhirat, doa minta jumpa Allah Subhanallah, doa apa lagi tadi, doa dimasukkan ke dalam syurga tanpa hisab. Semua ini doa-doa yang baik, semua doa-doa yang mulia. Tapi ada lagi mulia daripada tu. A'zamu doa. Jawapannya sahabat-sahabat ialah doa ketika kita diberikan nikmat. Doa firraha. Tunkan doa tatkala kita diuji, betul tak? Mudah untuk kita keluarkan doa sewaktu kita sakit, sewaktu kita diuji, sewaktu kita sedih, kita terus minta, Ya Rab, Ya Rab. Tapi doa yang paling agung ialah sewaktu kita diberi nikmat dan kita minta doa tersebut pada Allah. Ini adalah adab sebagai seorang hamba kepada penciptanya, yang mana kita bukan cari Allah waktu kita susah saja, tapi kita cari Allah waktu kita senang. Allah akan dengar kita waktu kita susah. Allah akan dengar kita waktu kita susah. Waktu kita susah, kita minta pada Allah, kita marah dekat Allah. Kenapa Allah tak bagi aku ni? Kenapa aku susah, Ya Allah? Ya Allah, kenapa aku diuji begini, Ya Allah? Kita menangis meratap. Keluar air mata darah kita. Kita minta, kenapa aku, Ya Allah? Tapi kita lupa, waktu kita diberi nikmat, waktu kita diberi kesyukuran, diberi kesenangan, waktu kita diberi segalanya, sewaktu itu kita tak ingat Allah. Waktu itu kita bongkak. Waktu itu kita takabur. Waktu itu kita rasa kitalah Tuhan. Waktu itu kita rasa semua nikmat ini datang sebab kita. Sebab aku pandai. Sebab aku hebat. Sebab aku usaha. Sebab tu aku layak untuk dapat semua ni. Inilah adab yang sudah hilang daripada jiwa manusia. Adab yang sudah hilang daripada diri kita. Kita lupa pada Allah tatkala kita senang. Dan kita mengharap pada Allah tatkala kita susah. Bila Allah tak bagi, kita marah pada Allah. Inikah adab seorang hamba? Hamba. Inikah adab seorang manusia? Inikah adab seorang umat yang mengaku Nabi SAW adalah qudwatun hasanah? Inilah kita. Inilah muhasabah bagi diri kita, bagi hamba yang terlalu banyak sangat nikmat yang telah Allah berikan, namun dia lupa untuk beradab dengan Allah. Dia lupa untuk bersyukur kepada Allah, meminta kepada Allah sewaktu dia berada dalam keadaan yang senang, waktu keadaan yang elok, dan Allah lupakan dia waktu keadaan dia susah. Waktu keadaan dia susah, Allah lupakan dia. Allah tak dengar doa dia. Sebenarnya doa ini ada di dalam hadis ini Nawawi yang dipilih berkaitan dengan doa sewaktu kita berada dalam keadaan yang senang, maka pelantunkanlah. Sebab tu nikmat ataupun kita kata nikmat yang terbiasa menyebabkan kita lupa untuk bersyukur. Maka ini adalah penyakit yang sangat-sangat bahaya. Jadi kali ini
Di waktu ini sahabat-sahabat, ketika kita diberikan kenikmatan yang sangat banyak, jangan lupa untuk angkat tangan, ya Allah, kekalkanlah aku untuk sentiasa berada dalam keadaan yang bersyukur dengan nikmat-Ku. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa selepas setiap kali salat, ya Allah, bantu kami untuk sentiasa mengingatimu, sentiasa. Bukan waktu susah saja ingat Allah, tapi waktu senang pun ingat Allah. Bantu kami untuk ingatmu, ya Allah. Zikir, tengok apa sahaja yang ada di dalam muka bumi ini, semuanya mengingatkan kita kepada Allah, menyandarkan semua nikmat kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Dan ya Allah, jadikanlah kami ini bila melihat segala nikmat yang ada depan diri kami, semuanya menyebabkan kami lagi banyak bersyukur. Timbanglah ibu-ibu, timbanglah sahabat-sahabat, antara ujian dengan nikmat. Contoh kita, ni'mal abdu, iaitu Nabi Ayub alaihissalam. Sangat hebat dugaan kepada Nabi Ayub alaihissalam tatkala diuji dengan kesakitan, diuji dengan penyakit yang mana orang menyebabkan tak nak dekat dah dengan dia sehingga mati anak dan hartanya hilang. Ibu-ibu, apa yang Nabi Ayub lakukan? Adakah Nabi Ayub menyebut-nyebut ujiannya dan meminta-minta Allah untuk memberikan syifa kepada diri dia, kesembuhan pada diri dia? Jawapannya tidak. Tapi yang Nabi Ayub buat ialah apa? Tatkala diuji, dia masih menyebut-nyebut dan bersyukur-syukur ujian, nikmat yang dia dapat sewaktu kehidupan dia. Sebab tu dia rasa malu untuk minta Allah sembuhkan diri dia. Rasa malu. Akhirnya dia minta apa? Dia minta Allah, ya Allah ishfini ke? Ashku ba'si ilallah. Ya Allah, aku mengadu kesusahanku padamu, ya Allah. Mengadu saja. Itu pun tatkala sebab isterinya sudah terpacul daripada mulut isterinya bahawa sampai bila lagi ya abang Allah nak bagi ujian kita macam ni. Maka dia tak boleh tahan dengan ayat tersebut dan dia kata, berapa lama Allah bagi kita nikmat? Berpuluh tahun Allah bagi kita nikmat. Dan berapa lama yang Allah bagi kita ujian? Bila ditimbang di antara nikmat dan ujian, pastinya nikmat tu terlebih banyak. Tapi kita tidak bersyukur dengan nikmat. Dan marilah kita mengikuti tingkah laku ataupun karakter para Nabiullah, para Rasulullah. Dapat nikmat ke? Mereka bersyukur. Dapat ujian. Adakah mereka hilang atau jauh dari Allah? Tidak. Dapat ujian pun mereka bersyukur. Sama ada mereka diberikan kenikmatan, mereka bersyukur. Mereka diberikan amanah, mereka juga bersyukur. Tidak pernah menjadi manusia yang makin turun syukurnya, tapi menjadi orang yang makin tinggi syukurnya. Sahabat-sahabat, ini adalah cara untuk kita mengeluarkan diri kita daripada berada dalam keadaan yang terlalu sedih, menghayati adab kita bersama dengan Allah. Apa yang kita ada hari ini, maka syukurlah. Apa yang kita ada pada hari ini, kiranya kita tidak bersyukur, Allah akan tarik. Allah tidak akan mendengar apa sahaja lantunan doa kita kepada Allah. Jadilah hamba Allah yang beradab, jadilah hamba Allah yang bersyukur pada setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ibu-ibu, terima kasih banyak-banyak atas slot pagi ini. Ustazah, Saya kalau boleh, Assalamualaikum Ustazah. Boleh Waalaikumsalam. tak doa yang pertama tu saya cakap dalam bahasa Inggeris, like ya Allah, help me to thank you, to remember you and to worship you excellently. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Allah memahami segala doa walaupun pelbagai bahasa. Boleh, tak ada masalah. Terima kasih Ustazah.
Sama-sama, Masya Allah. Terima kasih Puan Roslinda. Okay, saya memang teringin untuk buka sesi soal jawab Puan Nurlila, tapi sebabkan saya ada live FB lepas ni di Pusat Pengurutan Zakat, saya hari ni kita punya tajuk ialah fake perhiasan wanita dan fake perhiasan. InsyaAllah kita ada tetamu. Saya jemput juga sahabat-sahabat untuk ke FB saya, Ustazah Nurul Hidayah, untuk kita bersama-sama dengan Ustazah, kita ada tetamu lah, Ustazah Asma Husin, YB Senator, Ahli Dewan Negara, untuk kita berbincang tentang topik perhiasan, fake perhiasan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat 53 orang yang bersama kita pada hari ini. Salam kenal dari saya yang baru bersama. Kalau ada sedikit yang kita kata tak boleh nak difahami, boleh sahaja hubungi saya. Kalau ada yang membantu sedikit manfaat, kongsikanlah bersama dengan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan dapat membantu. Sebenarnya inilah antara ubat kepada penyakit kemurungan, ubat penyakit tension. Dia kena pergi balik, cari balik. Saya tidak nafikan dia boleh makan ubat, saya tak nafikan. Tapi dia tak akan jumpa ujung. Dia akan orang kata pimai-pimai tangtu. Tapi bila kita perbaiki balik hakikat kehidupan kita, insya-Allah di sana boleh menyettlekan ataupun kita menyelesaikan masalah. Terima kasih banyak sahabat-sahabat. Kita jumpa lagi pada waktu akan datang. Saya serah semula kepada Puan Nurlila. Terima kasih diucapkan kepada Ustazah ya atas penyampaian ceramahnya tadi. Banyak ya input-input yang kita input-input baru yang kita terima pagi ini, yang mana kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita seharian ya. Jadi Ustazah, saya nak ambil kesempatan sikit. Okey, untuk makluman jemaah sekalian, mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang tak tahu kan. Ustazah ni adalah seorang penulis juga kan. Ustazah dan suaminya Ustaz Al-Muntasir, dan baru-baru ni kalau tak silap saya dalam tahun 2020 Ustazah ada keluarkan buku Easy Tadabbur ni. Easy Tadabbur ya. Easy Tadabbur yang mana baca, faham dan amal. Saya dah bacalah sedikit buku ni kan, yang mana saya rasa memang bagus sangat kalau kita semua dapat memiliki satu, di mana dalam ni Ustazah telah dia ekstrak ya, dalam Al-Quran tu sebenarnya banyak pengajaran yang kita boleh dapat daripada ni ya, Al-Quran, dan apa yang dimaksudkannya dengan tadabbur, Ustazah telah ekstrak dalam 23 ayat-ayat suci yang mana dia berkaitan dengan kehidupan kita seharian. 23 ayat tu Ustazah tadabburkan, dan mana ia boleh jadikan amalan kita lah ya, yang kita boleh beramal ya dengan ayat itu. Jadi kalau sesiapa yang ingin nak dalam Ustazah punya FB pun ada cara macam mana kita nak order, ataupun boleh berhubung dengan Helwa lah kan, untuk kalau yang berminat lah. Ini saya sendiri dah membacanya lah kan, jadi itu yang saya kongsi sama. Jadi baiklah, majlis kita, program ilmu kita pada pagi ini telah sampai ke penghujungnya, dan saya bagi pihak majlis Helwa, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Nurul Hidayah dan hadirin sekalian ya, yang turut sama-sama hadir menjayakan program pada pagi ini. Jadi marilah kita sama-sama menutup majlis kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.